Salah satu peristiwa penting semasa penghujung era Perang Dunia Kedua adalah peristiwa Jepun mengaku kalah kepada Pakatan Perikatan yang diketuai oleh Amerika Syarikat pada waktu tengah hari 15 Ogos 1945. Peristiwa itu berlaku setelah kejadian pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang telah mengorbankan ribuan nyawa manusia. Melalui satu siaran radio Gyokuen Hoso pada 14 Ogos 1945, pihak Jepun melalui Maharaja Hirohito telah mengumumkan yang empayar Jepun telah mengaku kalah dan menyerah kepada Pakatan Perikatan. Jadi, waktu itu, Malaya dan beberapa wilayah Asia Tenggara yang lain yang sebelum itu diduduki Jepun terbiar dan tergantung tanpa sebarang pemerintahan. Perang Dunia Kedua juga merupakan konflik yang paling banyak menyebabkan kematian dalam sejarah manusia, di mana telah mengorbankan kira-kira 70 hingga 85 juta nyawa dengan lebih banyak orang awam terbunuh berbanding anggota tentera. Puluhan juta orang terkorban disebabkan oleh genosid, pembunuhan beramai-ramai, kebuluran dan penyakit. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Jepun mengaku kalah dalam Perang Dunia Kedua. Teruskan menonton. Latar belakang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ialah perang dunia yang telah berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945. Konflik antarabangsa ini melibatkan sebahagian besar negara-negara dunia, termasuklah semua kuasa besar yang membentuk dua pakatan tentera yang utama, iaitu kuasa bersekutu dan kuasa paksi. Dalam keadaan perang menyeluruh, ia membabitkan lebih daripada 100 juta orang anggota tentera dari lebih 30 buah negara, dengan negara-negara utama yang terlibat dalam perang ini menggunakan seluruh kemampuan ekonomi, industri dan ilmiah mereka di sebalik usaha perang yang mengaburkan perbezaan antara sumber awam dan ketenteraan. Pesawat udara turut memainkan peranan besar dalam perang ini yang meliputi pengeboman strategik terhadap pusat penduduk serta pembangunan senjata nuklear dalam perang. Bahkan operasi pertempuran pertama dalam Perang Dunia Kedua merupakan serangan udara Jerman terhadap Poland pada September 1939. Sementara operasi pertempuran terakhir ialah serangan bom atom Amerika Syarikat terhadap Hiroshima dan Nagasaki di Jepun pada Ogos 1945. Peperangan ini juga memperlihatkan Amerika Syarikat keluar daripada dasar mengasingkan diri, kemusnahan dan kebangkitan semula Jerman, Jepun sebagai kuasa industri utama serta kemunculan Amerika Syarikat dan kesatuan Soviet sebagai kuasa besar dunia yang membawa kepada Perang Dingin. Peperangan ini juga secara langsung membawa kepada penubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada Oktober 1945 selepas tamatnya perang tersebut. PBB ditubuhkan oleh kuasa bersekutu yang menang dengan tujuan untuk memastikan pertelingkahan yang berskala besar dan membinasakan tidak akan berlaku lagi buat selama-lamanya. Peristiwa Gyokuen Hoso. Peristiwa pengumuman Jepun mengaku kalah ini juga dikenali sebagai Gyokuen Hoso atau dalam bahasa Inggeris sebagai Dual Voice Broadcast. Ia dilakukan oleh Maharaja Hirohito pada tarikh 15 Ogos 1945 mengenai kekalahan Jepun tanpa bersyarat kepada Pakatan Perikatan. Maharaja Hirohito mengambil keputusan tersebut dan menerima syarat yang diberikan oleh Pakatan Perikatan dalam sebuah deklarasi yang dikenali sebagai Deklarasi Potsdam. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan perbincangan dengan ahli tertinggi kerajaan di Istana Imperial pada 14 Ogos 1945. Pengumuman tersebut dilakukan melalui siaran di radio. Menariknya, pengumuman tersebut tidak dilakukan secara langsung. Sebaliknya, dibuat melalui rakaman awal yang dirakam pada malam sebelumnya. Pada 11.45 malam 14 Ogos 1945, Maharaja Hirohito telah ke kompleks bangunan pejabatnya bersama beberapa orang pegawai untuk membuat rakaman suaranya mengenai pengisytiharan kekalahan Jepun itu. Di satu bilik yang tersembunyi di kompleks bangunan pejabatnya itu, beliau telah merakamkan pengumuman tersebut sebanyak 2 kali menggunakan mikrofon. Pengumuman tersebut menyatakan bahawa Jepun telah menerima Deklarasi Potsdam di mana Amerika Syarikat, Britain, China dan Soviet Union mahukan Jepun mengaku kalah tanpa bersyarat. Pengumuman tersebut dibuat dalam bahasa Jepun, tetapi dengan gaya bahasa yang hanya boleh difahami segelintir warga Jepun sahaja. Walau bagaimanapun, kualiti rakaman suara yang rendah telah menyebabkan kekeliruan kepada sesetengah pihak sama ada Jepun benar-benar mengaku kalah ataupun tidak. Pita rakaman tersebut kemudiannya disimpan rapi dalam sebuah tempat tersorok di kompleks tersebut. Cubaan mencuri pita rakaman. Pada malam tersebut, satu kejadian yang tidak disangka-sangka telah berlaku di mana sekumpulan pemberontak telah cuba untuk mencuri rakaman tersebut apabila mereka sudah mengetahui mengenai persetujuan Maharaja Jepun terhadap Deklarasi Potsdam. Kumpulan ini seterusnya ingin menghalang pita rakaman pengisytiharan kekalahan Jepun tersebut berjaya dihantar ke stesen radio pada keesokan harinya.
Kumpulan pemberontak yang terdiri daripada sekumpulan askar Jepun ini diketuai oleh Major Kenji Hatanaka dan disertai hampir 1,000 orang askar. Bagi mereka, pengumuman Maharaja Hirohito mengenai kekalahan Jepun itu semestinya akan memalukan dan merendahkan maruah orang Jepun. Misi mereka hanya satu, iaitu merampas dan menghapuskan pita rakaman tersebut. Mereka telah bertindak mengepung keseluruhan kompleks tersebut dan menggeledah setiap kawasan dalam kompleks itu. Bagi memastikan pita rakaman tidak dibawa keluar, setiap orang dan kenderaan yang keluar masuk daripada kompleks itu akan diperiksa rapi oleh para tentera yang berkawal. Malah talian telefon juga telah diputuskan bagi memastikan tiada sebarang komunikasi boleh dilakukan dengan orang luar. Antara yang telah ditahan dalam serbuan ini ialah Hiroshi Shimomura yang merupakan pegawai Biro Komunikasi. Setelah beberapa jam menggeledah kawasan istana, tetapi pasukan pemberontak ini gagal menemui sebarang petunjuk. Namun sebenarnya, pita rakaman tersebut telah berjaya diseledup keluar daripada istana melalui bakul yang berisi baju. Sebaik sahaja pita rakaman tersebut dikeudarakan oleh pihak penyiaran radio, Major Kenji Hatanaka dan beberapa orang pengikutnya telah kembali ke istana dan bertindak membunuh diri di hadapan istana. Kekeliruan pengumuman kekalahan Jepun. Satu lagi perkara menarik mengenai pengumuman Maharaja Hirohito yang dikeudarakan oleh pihak penyiaran radio tersebut ialah dalam rakaman tersebut sebenarnya tidak terdapat satu pun ayat yang menyatakan dengan jelas bahawa pihak Jepun telah mengaku kalah kepada musuh. Sebaliknya, Maharaja Hirohito hanya menyatakan bahawa kerajaan Jepun telah dipaksa menerima intipati deklarasi Potsdam yang dikemukakan oleh pihak Parti Perikatan. Sebaik sahaja selesai pengumuman tersebut, majoriti rakyat Jepun sebenarnya berada dalam kekeliruan tentang apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Maharaja Hirohito. Bagi memudahkan semua pihak, penyampai radio yang bertugas kemudiannya telah bertindak memberikan konklusi mudah bahawa pengumuman yang baru sahaja diumumkan oleh Maharaja Hirohito bermaksud Jepun telah mengaku kalah kepada pihak Parti Perikatan. Rata-rata rakyat Jepun tergamam sebaik sahaja mendengar pengumuman tersebut. Ada yang menangis dan seakan-akan tidak percaya bahawa pihak Jepun telah mengaku kalah. Situasi pasca menyerah kalah. Sebaik sahaja selesai pengumuman Maharaja Hirohito berkenaan deklarasi Potsdam itu, rakyat mula berkumpul di jalanan dan memprotes tindakan tersebut. Sesetengah anggota tentera udara yang bersifat pro-peperangan mengedarkan risalah dari udara yang mengecam tindakan tersebut. Penentangan paling besar ialah insiden Metsu yang berlaku pada 24 Ogos 1945. Insiden ini tercetus berikutan tindakan seorang aktivis ultra-nasionalis bernama Isao Okazaki yang melihat kerajaan sedia ada harus digulingkan bagi membantu Jepun meneruskan peperangan. Okazaki bukanlah asing di Jepun kerana 2 tahun sebelum itu, dia dan kumpulannya dipenjarakan atas cubaan rampasan kuasa. Alasan di sebalik cubaan tersebut ialah Okazaki melihat kerajaan ketika itu tidak terlalu keras seperti yang dimahukannya. Seminggu selepas insiden tersebut, Sakibaki kepimpinan awam dan tentera Jepun berkumpul di dek kapal perang USS Missouri dan menandatangani dokumen penyerahan kalah secara rasmi Jepun dalam Perang Dunia Kedua. Menteri Luar Jepun Mamoru Shigemitsu mewakili kepimpinan awam Jepun, sementara Jeneral Yoshijiro Umezu mewakili kepimpinan tentera Jepun untuk sesi menandatangani dokumen tersebut. Perdana Menteri Jepun baru, Putera Higashi Kuni, merayu rakyat Jepun untuk mematuhi syarat penyerahan kalah negara tersebut. Di bawah terma penyerahan kalah, Jepun perlu menyerahkan semula Pulau Kuril dan Sakhalin kepada pihak Soviet dan berhadapan dengan siasatan Tribunal Jenayah Perang di Tokyo. Jepun berada di bawah pendudukan Amerika Syarikat selama 7 tahun sebelum berjaya mendapatkan semula kemerdekaannya pada tahun 1952. Walaupun Jepun secara rasmi mengaku kalah, masih ada askar-askar Jepun di Pasifik yang terus bertempur dengan tentera Amerika Syarikat. Ini berlaku disebabkan mereka tidak tahu akan pengumuman Maharaja Hirohito atau keengganan mereka untuk menyerah kalah, dan ini membawa kepada pertempuran berterusan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun selepas perang berakhir. Faktor kekalahan Jepun. Apabila Jepun menyerang Pearl Harbor dan kedudukan barat lain di dunia Asia Pasifik pada Disember 1941, mereka sebenarnya tidak bersedia untuk berperang dengan Amerika Syarikat dan Western Democracies secara amnya. Malah mereka juga sedar yang mereka tidak boleh menang. Walaupun mempunyai tentera laut dan udara yang hebat, tetapi Jepun terkebelakang dalam teknologi senjata kecil. Bukan itu sahaja, kereta kebal Jepun juga tidak dapat bersaing dengan bilangan kereta kebal pihak lawan. Tambahan pula, pangkalan logistik umpaya juga belum dibangunkan untuk peperangan moden.
Manakala pihak Amerika Syarikat pula pada ketika itu telah berjaya menghasilkan sejumlah besar juruterbang terlatih. Perkara menjadi lebih teruk apabila pihak Jepun tidak berjaya menggantikan anggota tentera udara elitnya yang gugur dalam pertempuran Midway pada Jun 1942. Antara faktor lain yang menjadi punca kepada kekalahan Jepun ialah apabila mereka tersalah strategi membina lebih banyak kapal perang di laut, tetapi sebenarnya mereka lebih memerlukan lebih banyak kapal pengangkut pesawat. Kesimpulannya, Jepun sendiri dilihat tidak bersedia untuk berperang dengan Amerika Syarikat dan itu menjadi faktor utama kepada kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun. Tahun demi tahun selepas itu, Jepun mula menerima kekalahan mereka dalam peperangan ini dan mereka mula bergerak ke hadapan dalam membangunkan semula negara ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.